إلى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sabab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Qad a'rada an huzuzil bashariyah. Situ. Li'annaha fi maqam wa huwa abadan yatlubullah billah lillah. Famatlubuhu ghairu mahdudin. Sesungguhnya berpaling ia daripada segala habuan yang bangsa manusia, kerana bahawasanya pada maqamul jam'i, maka itu selama-lama menuntut ia akan Allah, dengan Allah, kerana Allah. Maka tuntutnya itu tiada disakatkan. Sim alif kap te, ghair mahdud, tidak dihadkan, mana tidak disakatkan. Dulu dia kata wala haqiqah la hadda laha wala jihah. Wala jihad laha li'annaha sirrun ma'nawiyyun. Wa li'anna al-qa'im biha 'arifun billah. Hakikat itu tidak sakatkan baginya. Sebab itu al-Imam ataupun Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab dia Sirrul Asrar pernah disebut bahawa benda ini tidak terhad. Pembukaan yang dibuka, segala campakan limpahan yang dibukakan dalam batin hati orang telah bersih, ya, tidak terhad. Bahkan sampai dia dah meninggalkan dunia pun Tuhan jumpa lagi. Itu kelebihan besar, ya. Hebat pembukaan rohani yang tinggi. Maka sini dia kata tidak ada had la haddalaha. Sebab mereka terdiri dengan dia tadi arif, orang yang arif billah. Maka sifat orang arif ni, ni qad a'rada, ini sifat ni. Sifat arifin, orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala ni ialah a'rada an huzuzil basyariyah. Dia berpaling daripada segala habuan yang bangsa basyariah, bangsa kemanusiaan, ya, iaitu kesedapan, ya, kesedapan duniawi. Batin hati dia telah berpaling. Walaupun kadang-kadang duniawi itu ada kat dia, tapi dia tak, hati dia tak berpaling. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani sampai syaitan datang dengan berpakaian buruk, membawa tongkat buruk, ya, dia kata kau ni wali besar. Aku tengok kapet rumah kau tenggelam buku lari. Ni wali apa dia kata. Dia kata mak ingat tongkat kau tu bagi aku. Mana boleh tongkat tu. Dia kata tongkat buruk kau masuk hati kita. Ya. Ada pun kena ambil rumah aku, ambil lah. Kena ambil lah. Senyap tu iblis tadi. Sebab para awliya dan sudut dalam makam tamkin, sudah mantap keimanan dengan Ta'ala yang sentiasa dia dengan Allah, bagi Allah, kerana Allah. Mana dunia bagi dia tuan, dia tasarruf, dia kawal. Dengan mana pun dia tak benarkan hub dunia itu masuk dalam hati dia. Walaupun luaran dia ada. Sahabat banyak yang ada kan. Boleh 200 ekor kuda dalam peperangan macam-macam.
Kalau takdir dia nak impak apa. Tapi benda tu tak masuk dalam hati. Berkata ekor dibagi pun saja. Kita nak bagi 3 ekor, menggalat. Sembelih korban, menggalat. Tu kita tengok. Sebab apa tu? Inilah rahsia makrifat yang Tuhan dah bukakan pada batin para awliya. Bila rasa dia bukakan makrifat, kelazatan, kenikmatan dengan Tuhan, terhapus segala nikmat yang lain. Tak ada rasa, tuan. Ada suku tak ada je. Kita pula tak ada suku ada. Dia tak ada, tapi dia agak-agak pada kalau aku dah dapat senang kaya aku kan, untuk orang khayal. Benda tak ada. Dia ada, tapi kita tak ada. Sebab apa? Telah dipadamkan rasa sedap dengan makhluk oleh kesedapan dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak mengambil benda tu tak ada masalah dah. Masalah nak jejak tangga tu, supaya dia benar-benar mengenali Allah Ta'ala, benar-benar rasa lazat dia dengan Allah Ta'ala, kenikmatan. Jadi sifat dia a'rada an huzuzil basyariyah. Padamkan rasa dengan a'rad basyariyah, dia tak dapat makamul jam'i. Sebab dia kata bila padam baru dia bercahaya. Bila mati baru dia hidup. Bila tutup baru dia terbuka. Pening balik kita. Dah tutup terbuka pula. Tutup dengan makhluk, terbuka dengan Tuhan. Padamkan dengan makhluk, baru bersinar cahaya dengan Tuhan. Matikan dengan makhluk pandangan kita, barulah dia hidup dengan Allah Ta'ala. Itu maksud intan. Ya. Kita nak satu benda yang besar, yang ada dalam batin rohani seseorang tadi, dia boleh dapat. Ya, itulah jannatul muajjalah, syurga. Itulah maka makrifat yang sebenar. Itulah dia orang ni apa? Membersihkan dalaman, membahas tajuk kerohanian, membahas tajuk pergerakan hati, panjang beribu kitab. Sebab apa? Dalam tu ada tu. Dalam tu ada jannatul muajjalah. Ya. Sebagaimana kita beribadat sini disediakan jannah yang sedia sana tu, yang maklum syurga sana. Yang ni syurga di dunia ni. Yang mana dia ni diberikan bagi orang yang bersih makam hati. Itulah apa dia? Ma'rifatan khassatan, makrifat yang khas dengan Tuhan. Ya, itu yang disediakan. Apa yang dapat tu, yang menangkap tu dalam dia, dan luar kan. Sebab tu dia bersihkan hati sehabis-habis, dia fokus habis-habis, dia bahas begitu panjang. Sebab di dalam tu ada rahsia besar, nikmat paling besar ialah bila ditajalikan dia dengan Allah Ta'ala. Wa qad a'rada an khususil basyariyah li annaha fil maqamil jam'i fa huwa abadan yatlubullah billah lillah fa matlubuhu ghairu mahdudin. Sesungguhnya berpaling dia daripada segala habwan, paling kata ai qalban, dengan hati dia. Dia berpaling, dia tak berhadap, dia tidak memandang, ya. Dia tidak hairankan benda. Sebab dia sudah diberikan apa satu maqamul jam'i. Bila ada dia duduk dalam maqamul jam'i, sah dia berpaling dari makhluk. Bila dia berpaling betul daripada makhluk, bermakna dia duduk maqam jam'i. Ada makna dia. 2 kali 5, 5 kali 2. Ya. Apa maqam jam'i? Itu maqamil fana. Dia menghimpunkan pandangan. Jamak tu mana himpun? Dia himpunkan pandangan segalanya kepada Ta'ala. Ya, dia tengok semua, dia nampak kebesaran Tuhan gitu. Di mana himpun? Di tengah pandang kebesaran Tuhan. Hati dia memandang kepada lazat dunia yang tidak ada hakikat, telah terpadam. Yang ini usahakan supaya duduk taraf. Ya, dengan banyakkan riadah, pembersihan dalaman tadi, insya-Allah. Sesungguhnya berpaling daripada segala habuan yang bangsa manusia pada makam jam'i, ya. Punkan fana dengan mana apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Itu makna makam jam'i. Batin hati dia menghadap lazat, nikmat, seronok dengan Tuhan tu, hilang pandangan lain. Itu dia. Sebab tu ada kaitan dengan ilmu usuluddin kan. Ini tauhid khas ni. Ada usuluddin dia panggil tauhid am. Ya, tauhid am kita dah tahu innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa. Kita madi di usuluddin, ta'alluq sifat kudrat apa? Ya itulah at-ta'sir. Ya, memberi kesan pada majas lah. Kesan iaitu ta'alluq dia suluhi qadim tanjisiha hadis. Dengan adanya kudrat Ta'ala, maka Allah Ta'ala patut ada dan meniada. Itu dipanggil suluhi qadim. Bila sampai benda yang telah ditaksis oleh iradat dalam ta'alluq tanjisi qadim,
mengadakan satu benda, tiba masa kudrat mengadakan. Okey. Itu dalam ilmu usuluddin. Lanjutan dia ini dalam ilmu tasawuf. Bila Tuhan mengadakan semua benda dari dia sekarang pandang dah dia. Dia tukar, dia naik satu peringkat lagi, bukan sekadar beriman dan berakidah, tetapi dia mengalami syuhud, musyahadah akan Allah Ta'ala. Itulah dia. Beza jauh tak jauh antara ahli syariat yang zahir dengan ahli hakikat yang batin. Bukan sekadar dia tahu, tapi dia memandang, berlazat, mengambil kenikmatan dengan Allah Ta'ala. Dengan apa? Memandang af'al, asma' dan awsaf serta zat. Memandang dengan cara yang layak dengan kebesaran dia, dipanggil musyahadah, syuhud. Itu dikata rangkaian. Dia tak boleh bercerai itu antara usul dengan jalan hakikat ataupun jalan tasawuf, jalan makrifat yang sebenar. Maka itulah selama-lama menuntut ia akan Allah. Kekal hati dia sentiasa dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian kerana Allah. Dengan Allah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah Ta'ala. Maka tuntutnya itu tiada disakatkan. Dia tak ada had, ghairu mahdud. Kemudian al-qaim bi syariah wa fil nusha ma'a syariah. Ini kena jaga. Orang yang duduk dalam hakikat sebenarnya, dia berdiri dengan syariat, dia kena jaga. Jangan dia tak ada syariat. Yang jadi golongan mutasawwifah meniru tasawuf. Itu syariat, kita hakikat saja. Itu tak betul. Dan kita jalan dua sekali rangkaian. Tak boleh pisah antara syariat wal haqiqah. Man tasawwafa bila tasawufin, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengaji zahir fiqh saja, ilmu dalaman dia tak nak mengaji, maka jadi fasik, dia mati, dikekalkan dosa yang besar. Siapa yang mengaji ilmu dalam ni pula, syariat luar dia tak nak pakai, dia tolak, maka jadi kafir zindik. Siapa yang menghimpunkan dua jalan bau tahqiq, bau dia mantap. Itulah jalan Rasulullah SAW. Dan membersihkan dua ini disuruh oleh Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wazaru zahiral ismi wa batinah. Wajib kamu bersihkan zahir dan batin tadi. Al-qaim bi syariah faqat al-haqiqah. Dia berdiri dengan syariat, faqat dunal haqiqah. Bermula, jadi al-qaim itu mubtada' balik. Dia bukan sifat berkaitan dengan mubtada'. Apa mubtada'? Kalam baru. Al-qaim bi syariah. Mula orang yang berdiri dengan syariat pada satu nasrah serta syariat itu, maka hanyalah tufakat, mana dunal haqiqah, tidak ada hakikat. Dia mengaji ilmu luar, tuan-tuan. Alim macam ilmu dia mengaji luaran, dalam dia tak ada, tak mengharum. Dunal haqiqah, tidak ada hakikat. Itu tafaddul alaihi bil mujahadah. Wahia al-qiyam bil ibadah az-zahir. Al-qiyam, bukan bukan silap ngarang, silap cetakkan banyak. Al-qiyam berdiri bil ibadah, ba bukan ya. Az-zahirah wa bil ubudiyah bil batinah. Yang didapat ilmu syariat saja itu limpahan kurnia itu di atasnya dengan mujahadah. Dan itulah berdiri dengan ibadat yang zahir dan dengan kehambaan yang batin. Dia kena ada dua sekali itu. Makam zahir ibadat. Makam yang kedua dipanggil ubudiyah. Dan makam yang ketiga dipanggil ubudah. 3 peringkat. Kalau dibuat ibadat luar di dalam kosong, itu di ibadat zahir saja. Kalau puasa di kosong, Nabi kata. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa dapat lapar dan dahaga. Berapa kosong. Maksiat dia tak jaga, telinga, mulut, 7 anggota tak puasa kan, hati dia pun tak puasa. Contoh dia lah. Kalau puasa luar, nak bezakan luar tiga keadaan.
Kalau dia menjaga ibadat luar, umpama kita buat misal puasa, ya kan? Dia jaga imsak daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia imsak apa? Daripada perkara mubtilat, perkara yang membatalkan puasa. Tak makan, tak minum, tak jima apa semua. Itu zahir. Takat tu je. Maka puasa dia hanyalah pada dahaga. Penat dia jaga. Dengan bawah apa? Mata tak puasakan, dia tengok maksiat. Mulut dia cakap benda ni larang. Telinga dia dengar benda yang dimurkai Allah Ta'ala. Jadi kosong puasa dia. Maknanya, dalam dia tak jaga. Ya. Dia nak puasakan yang kedua, puasa dia jaga dipuasakan. Sebab puasa tu imsak, tahan makan minum. Sekarang dia naik satu peringkat lagi, tahan daripada mengerjakan maksiat. Itu dah ada kuasa Tuhan. Itu peringkat kemuncak. Dia puasa arif billah. Itu pakaian para Nabi Rasul. Sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Wahya al-qiyam bil ibadah az-zahira wa bil ubudiyah al-batinah. Kerana nimpahan atas ini dengan apa? Mujahadah, dan dia telah berdiri dengan ibadat yang zahir dan dengan kehambaan yang batin, kehambaan ubudiyah. Suruh kita menterjemahkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Jadikan untuk kita menterjemahkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Maka bahagialah mereka yang diiktiraf sebagai hamba Tuhan. Takut dia tak jadi hamba Tuhan, dia jadi hamba lain. Wala'iyahzubillah. Kemudian wal ibadatu lin nafs likauniha zahirah. Wal ubudiyah lil qalb likauniha batinah. Setelah lagi dipanggil makam ubudah. Apa makna ubudah? Ai maqamul hurriyah, makam kemerdekaan, dia merdeka. Sebab itu dia antara warid yang dicempakkan dalam hati kepada orang berjalan oleh Allah cempakkan. Apa warid dia? Iaitulah aurad warid dia tasallama min rikil asar. Mana daripada diperhambakan daripada asal makhluk. Mana dia duduk makam hurriyah, merdeka. Jiwa dia tidak ditambat dengan makhluk, bahkan ditambat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul. Dan bermula ibadat itu bagi nafsu. Ibadat luar ni bagi diri kita kerana keadaan yang zahir, dan kehambaan itu bagi hati. Ubudiyah tu dah main dalam kerana keadaannya batin. Jadi dua-dua kena selesai, baru dia akan selamat. Dan wal qaim bil haqiqah wa fi nusha ma'al haqiqah. Ini dia panggil apa? Tafaddul alaihi bil minnah, ai an-ni'mah wa qabla an-ni'mah. Ya. Allah. Dan bermula berdiri dengan hakikat, iaitu hati dia sentiasa syuhud akan Allah. Itu makam hakikat. Itulah antashhadallah, ya, fi kulli syai', dia musyahadah akan Allah Ta'ala dalam setiap suatu. Itu martabat yang tinggi. Dan satu nasrah salinan matan dia kata serta hakikat itu dia panggil tafaddul, makna limpahan semua tu. Ibadat kita buat zahir pun limpahan Allah Ta'ala juga, kurnia dia semua. Ya, yang ni pun tafaddul alaihi bil minnah, memberikan akan limpahan kurnia di atasnya dengan minnah. Minnah tu bukan minhu, minnatun, mana kurniaan, artinya nikmat, dan katakan nikmat yang berat. Ya. Allah. Wakilah ujung tu tadi kan, tafaddul alai bil minnah ai an-ni'mah. Wakilah an-ni'matus saqilah, saqilah yang berat, nikmat yang besar tadi. Habis. Kemudian wal muradu al-ilmu dengan ila al-ilmu di sisi Allah Ta'ala terus yang Tuhan hantarkan. Dan kita ada iktisabi, cara iktisab belajar, guru menghafal semua kan, iktisab usaha.
Yang ni satu lagi ilmu bukan dengan usaha, dengan apa ilmu terus di sisi Allah Ta'ala, ilmu laduni. Jadi murad di sini ialah ilmu laduni an-nurani yang dibahasakan Allah Ta'ala lil arwah. Itu mengurad dikenaki ilmu laduni, ya, yang bangsa nur yang mengajar akan di Allah Ta'ala bagi segala roh. Tuan ajar sendiri, Tuan cempakkan berbagai-bagai pembukaan, futuhat, ya, fuyudat, limpahan kepada batin hati yang telah suci. Dengan syarat dibersihkan. Farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil asrar. Kamu sucikan yang dalam tu, Tuan akan penuhkan dengan marifat, dan Tuan penuhkan batin hati dengan nur. Sebab dia riadah sedikit kan kan, itu contoh dia. Dan begitulah yang lain. Ya. Dapat zuhud, maka zuhud yang paling tinggi apa? Kosong hati lain daripada Ta'ala. Itu zuhud yang sebenar. Ya. Zuhud yang sebenar, hati dia kekal dengan Tuhan. Tarik nafas, embun apa dia dengan Tuhan. Tarik, ya, akhir terbeliak aja mata. Itu nikmat nafas tu, sebab digunakan betul-betul. Kalau kita mengenali dan mengetahui harga nafas yang Tuhan turun naik kan, jantung kita boleh pump, injap kita boleh berjalan tu, tahu tak macam 10,000 kena keluar duit kan, 10,000 kena duit kan, itu belum confirm lagi. Buat dia belah-belah sangkut pula kan, duit habis, nyawa pun habis. Baru tahu besarnya kurniaan Allah, maka syukurkan dia dengan mengingati dia, ya. Saja yang kita boleh memandang kan. Kalau dia padam mata macam kan, kita kelabu dah sakit kepala dah. Ya, dan begitulah seterusnya, ya. Jadi kesihatan itu nikmat besar berbagai-bagai bentuk. Jadi kita syukurkan dia, apa? Mengingati dia, banyak ingat akan dia. Sebab Nabi minta semua ada nur kan? Dan doa Nabi kan, jadikan alfan nuran amam, nuran tahta, nuran, ya, depan nur, belakang nur. Apa maksud dia? Maksud dia ada nur pandangan kita. Kita pusing di mana pun sentiasa dalam nur Allah Ta'ala, sentiasa mengingati dia, ya, sentiasa terbuka kita, hati kita dengan dia. Sebab tu semua nikmat, ya. Buat tadi nak kira, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat diberi lain, nikmat dipalingkan pula. Dia terjadikan nama dia As-Sarif, yang memalingkan daripada segala masaib, musibah ni 1001 macam ada kan. Maka dipalingkan tu banyak besar nikmat. Jangan dia pengguna nikmat tapi tak kenal pengguna, terkacau. Allah. Itu wal muradu bil ilmi wa muradu ala ilmu laduni an-nurani alladhi 'allamahu Allah Ta'ala li arwah. Yang Tuhan ajarkan ilmu laduni pada segala roh dia itu. Bukan jasad dan rohani itu yang mahal. Jasad ni sementara je. Hatta hatabahum hina hatabahum biqaulihi alastu bi rabbikum. Kau nak tahu ilmu laduni lah dia. Ni nas ni. Alastu bi rabbikum wa musyar ilaihi biqaulihi wa ya Adam wa 'allamahu al-Adam al-asma'a kullaha illa annahu maqnurun fil arwahi masturun bizulamil wujud wasyawagil at-tabi'ah. Cantik dibuat tadi. Ketiga, menghadap cakap. Itu mana khatabat, ya, Tuhan apa? Khitab tujukan. Ya, biqaulihi, dengan firman dia, adalah menghadapkan cakap mana firman dia akan segala mereka itu dengan katanya apa? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Apa roh jawab? Qalu bala. Bila roh tu belajar? Mana madrasah dia masuk, mana universiti dia masuk, spontan dia boleh kata bala. Bila dia belajar? Itulah ilmu yang dicempakkan dalam batin hati dia. Terus dia jawab, spontan dia jawab bala. Ya. Yang dah belajar ni pun tak kenal Tuhan, nama dia pun bala. Kan? Bala nama dia.
Dia tak kenal Tuhan, bahkan dah belajar pun otak macam-macam tajam tak tajam, tapi tak kenal Tuhan pun ada juga. Tuhan tak bagi. Tak bagi tu ada kes hijab banyak. Sana tak ada hijab. Di alam sana syaitan, tak ada nafsu, tak ada. Itu memberi isyarat kepada kita, bila tak ada benda ni, memudahkan kita jalan ke Tuhan. Sebab tu yang atas dunia kita kena buang dia. Buang nafsu kita. Matikan dia. Tanam ataupun kita kuburkan dia. Syaitan dan seumpama. Baru dia terbuka jalan. Itu syahid pertama bahawa ilmu laduni disyaratkan ketiga dulu. Alam zari. Alastu bi rabbikum qalu bala, dijawab. Satu. Kemudian wal musyari ilaihi bi qauli ta'ala wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam asma. Bila Nabi Adam sekolah, dia tunggal seorang-seorang, tak ada siapa mengajar ketika. Siapa yang ajar? Wa huwa Allah, dia. Itu ilmu laduni punya. Ya. Adakah tidak aku Tuhan kamu? Itu satu. Kemudian yang kedua pula, iaitulah ketika Nabi Adam. Wa 'allamal adamal asma. Dan disyaratkan kepadanya dengan katanya, dan mengajar ia akan Adam. Bila Nabi Adam belajar, ilmu laduni. Akan segala nama, semua nama dia tahu. Sebut apa nama itu? Kan kita banyak ke nama tak tahu. Ikan kadang tak kenal. Ikan-ikan ni kadang kita tak berkenal lah. Kan pokok banyak kita tak kenal. Binatang pun banyak yang kita tak kenal lagi. Kan? Semut ikan kalau kumpul semut apa kita tak kenal. Ada kenal kita tak kenal. Ada benda banyak kita tak kenal. Tapi Nabi Adam semua. Kullaha, taukid dia. Sekalian semua Tuhan ajar. Kenapa Tuhan ajar direct terus laduni? Itu isyarat. Tetapi bahawasanya ditutupkan dalam arwah, maghburun fil arwah masturun bizulamil wujud. Dalam arwah dilindungi dengan kelam wujudnya habis, dan segala yang mengendalikan tabiat nafsani. Syaitan macam-macam adalah tutup balik enten. Dah tak berapa nak kenal Tuhan dia. Akhirnya tinggal sikit yang syukur dengan Tuhan. Maka sayang Allah Ta'ala limpah kurnianya diutus balik Rasul demi Rasul. Hikmah dia untuk menarik balik manusia kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Itu hikmah dibangkitkan Rasul demi Rasul. Bahawa manusia dah babas banyak. Daripada semua kenal dulu. Tiba-tiba dua atas dunia dah kena uji nafsu, syaitan, dunia semua dah terbalik banyak. Yang terjongkang, yang terbalik, tertiarap macam-macam. Kemudian Fa'iza za bitaufiqillah zahara wa wal murad bil khabar man alima wa rasulullah Allah wa ja'alna minhum. Maka apabila hilang, fa'iza zala, bila hilang keduanya, hilang apa tadi? Iaitulah sifat-sifat basyariah kemanusiaan tadi. Dan segala benda-benda yang mendindingi dia tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik Allah Taala dia boleh hilang tu. Bantuan dia. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'a fil abdi. Tuhan menjadikan kemampuan taat pada hamba. Sebab ada orang dapat hidayat tapi taufik dia tak ada. Hidayat dia ada, dia tahu benda ni baik, benda ni buruk, tapi dia tak boleh buat benda baik, bahkan benda buruk dia buat. Maknanya apa? Hidayat dia ada, dia tahu, tapi taufik tak ada. Sebab tu kita nak dua-dua, taufik wal hidayah. Itu dan doa Rasulullah buat dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu kebenaran, dan rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Sebab ada orang tahu kebenaran tapi tak ikut. Sebab apa? Dah dipadam dengan nafsu. Nafsu dunia pun dah tempuk kepala dia, tak boleh bangun. Dia tahu tapi tak boleh ikut. Ini bahaya kan? Kemudian wa arinal batilan batila, tunjukkan kami batil itu sebagai batil, sesat itu sebagai sesat. Kemudian yang kedua, warzuqna ijtinabah, rezekikan kami dapat menjauhkan diri daripadanya. Dua lapis minta, ya ternyatalah apabila hilang saja dua benda tadi, unsur-unsur tabiat yang mengotorkan unsur duniawi tadi, dia hilang dengan taufik Taala. Bila hilang, teranglah, nyatalah, dia panggil zahara, terang. Makrifat ni. Iaitulah yang dikendaki dengan khabar, dengan hadis Rasulullah SAW, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan dengan dapatnya, maknanya dengan ilmu yang dapat, yang mengetahui
Nascaya mempusakai ia akan ya belum diketahui. Mempusakai ia akan dapatan, mana pendapatan yang belum mengetahui akan itu akan berikan. Ya. Maka ketiga itu payuk syafu an qalbihi ghita'u zalik fa'arada an kulli makhluqin hatta anil jannah masyaallah. Allahumma ja'alna. Ini boleh kata tadi arada yang mula-mula kita baca tadi. Siapa beri Tuhan beri. Ya, tadi kan arada dia berpaling, tengok sini. Bila dia berlaku begini, payuk syafu maka dikasyafkan, dibukakan an qalbihi daripada hatinya. Apa dibukakan? Naib fa'il yukshafu ghita'u zalik akan penudung demikian hijab-hijab semua Tuhan buka. Bila Tuhan buka, fa'arada an kulli makhluk. Barulah hati dia berpaling daripada makhluk. Makna hati seorang boleh berpaling, tinggalkan makhluk, tak heran ke makhluk, tak diapi ke makhluk, dia menghadap ke Tuhan bila ada apa? Pembukaan daripada Ta'ala. Kashfin. Itu kita minta ada. Ya, supaya Ta'ala apa? Hatta yang kashifa. Ya, anwarul muraqabah wal musyahadah. Minta ada. Ya, Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Ya Allah, jadikan kami orang yang ahli tajarrud. Orang yang tajrid, menunggalkan kita dengan Tuhan. Dia minta doa. Ya. Kemudian wajzib, sentaplah ya Allah daripada hati kami. Wajzib anin nazar wasukun ilaiha. Minta Allah tarik daripada hati kita duk memandang pada makhluk dan terikat makhluk, minta Tuhan tarik hati kita tu. Ya. Sampai bila dia? Sampai ke puncak dia hatta yang kasyifa lana anwaru muraqabah wa musyahadah. Sehingga terkasyaf, terbuka nur muraqabah dan musyahadah. Ini tadi. Wa yukshafu. Ya, an qalbihi ghita'u zalik, bau fa'arada an kulli makhlukin hatta anil jannah. Dia berpaling daripada makhluk sehingga pada syurga dia tak nampak. Ya, syurga tu makhluk. Kita nak makhluk ke nak Tuhan? Nisbah tu maknanya Tuhan lah, makhluk tu, syurga tu makhluk. Bila dapat Tuhan, makhluk tu tak cerita lah, memang dia dah janji dah. Kan? Kita jangan maknanya duk bicara janji Tuhan, kita kena bicara tugas kita. Tugas kita ialah mengabdikan diri, membersihkan benda yang suci yang bakal dicempakkan berbagai-bagai kurniaan di situ. Itulah batin hati kita ni, ya. Habis Allah. Kemudian kita fahaza qaimun, barulah orang yang betul-betul mendirikan, menunaikan huquqi rububiyah, hak rububiyah dia dengan Tuhan. Wa zalika bi huquqil ibadah wal ubudiyah. Dan inilah berdiri dengan segala hak rububiyah, hak ketuhanan, dan demikian tu segala hak ibadat dan kehambaan. Ya, kita dirikan hak rububiyah, hak ketuhanan. Apa dia hak ketuhanan? Berpaling hati kita daripada makhluk, menghadap ke dia. Itu hak kita dengan Tuhan, tanggungjawab. Barulah kita sempurnakan pula dengan hak ibadat yang zahir. Dua-dua kena tu. Ya, sama dengan hikam juga. Dan hikam kata kun bi awsafi rububiyah mutahaqqiqan wa bi awsafi ubudiyah. Dah. Kun bi awsafil rububiyah muta'alliqan wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan. Bentuklah diri kamu dengan memandang sifat ketuhanan Allah Ta'ala tu bergayut dan bergantung hati kamu. Bergayut dengan dia, lain tak ada. Dengan awsaf ubudiyah yang zahir ibadat, itu tahqiqkan. Mantap dari segi syariat, gantungan hati dengan Tuhan jangan putus. Itu jalan dia cantik. Cepat terbuka di jalan makrifat kepada Ta'ala. Ya. Kemudian boleh kata syattani ay ba'da ma dipanggil zaitun wahia saqitatun min nusail bainal mujahadah wal minnah. Ya, nak tunjuk pula beza antara mujahadah dengan minnah akan datanglah. Syattan bainal mujahadah wal minnah wallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.